Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa kabar? Semoga sehat hendaknya walaupun di mana kalian berada. Okey, selamat datang ke Politeknik Kota Kinabalu, sesi Disember 2020. Baik, sekarang kamu semua berada dalam taklimat beasiswa pinjaman pendidikan ya, sempena Minggu Suai Kenal. Baik. Kita lihat dulu unit beasiswa. Okey. Kamu bersama dengan saya, Pegawai Beasiswa Puan Nurhafizah binti Narusin. Dan lokasi unit beasiswa adalah di bangunan COE, di Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Baik. Ini adalah carta organisasi kita. Dalam unit beasiswa, kita ada 5 penyelaras beasiswa yang telah dilantik di setiap jabatan. Okey, kita ada JKA, Jabatan Kejuruteraan Awam, Puan Rukina. Penyelaras beasiswa Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Encik Syahlan. Penyelaras beasiswa JKM, iaitu Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Puan Cica Bagu. Seterusnya, penyelaras beasiswa JP, Jabatan Perdagangan, Puan Hita. Dan penyelaras beasiswa JPH, Jabatan Pelancongan dan Hospitality, Puan Dharma. Sebarang masalah ataupun boleh merujuk dengan mereka terlebih dahulu lah ya. Baik, perkhidmatan yang disediakan adalah semestinya beasiswa, pinjaman, bantuan pendidikan dan tuntutan yuran. Maksudnya permohonan pengeluaran wang KWSP, tapi kena bayar dahulu, kemudian baru mohon surat pengesahan dan kita akan keluarkan surat pengesahan pelajar, kemudian barulah pelajar akan bawa ke KWSP untuk membuat permohonan pengeluarannya. Okey, senarai penaja yang tahun 2020. Kita ada JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, dan Jabatan Perkhidmatan Awam ni terbahagi kepada 2 ya, iaitu kategori cuti belajar bergaji penuh CBBP dan B40 ya, program derma siswa. Di sini boleh dilihatlah tajaan dalam setahun berapa jumlah tajaan dalam setahun ya. Kemudian Kerajaan Negeri Sabah. Kita ada beasiswa Kerajaan Negeri, Kuok Foundation, kategori Diploma Award Malaysia Public Polytechnic, Yayasan Sam Darby, beasiswa Elon khas pelajar OKU, program pendidikan khas, Yayasan Tenaga Nasional, pinjaman perbadanan tabung tinggi nasional PTPTN, MDAIM. Okey, di sini adalah bilangan penerima sepanjang 2019-2020. Baik. Senarai beasiswa atau derma siswa yang ditawarkan ya, beasiswa Kerajaan Negeri BKNS, jumlah tajaan sebanyak 6,410. Jabatan Perkhidmatan Awam, bagi derma siswa yang B40, 8,000. Beasiswa CBBP, jumlah tajaan 7,500. Kuok Foundation, 9,000. MyBF, jumlah tajaan 9,000. Okey. Syarat umum bagi kelayakan beasiswa Kerajaan Negeri Sabah, mestinya warga negara Malaysia yang berasal dari negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dan salah seorang ibu atau bapa pemohon berasal dan dilahirkan di Sabah atau wilayah Persekutuan. Pemohon hendaklah tidak melebihi 20 tahun. Kelayakan akademik, lulus SPM dengan memperolehi sekurang-kurangnya 7A dalam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu dan mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang kursus yang dipohon. CGPA 3.5 ke atas bagi pemohon pada semester 2, 3, 4 ataupun 5. Permohonan adalah secara
online, pemohon perlu mempunyai email peribadi yang aktif. Okey, permohonan ini dibuka 1 tahun sekali sahaja pada bulan Mac setiap tahun. Kemudian keputusan juga boleh disemak melalui online. Okey. Di sini ada alamat bahagian beasiswa kerajaan negeri, ya, boleh rujuk. Kemudian program Derma Siswa B40 JPA juga, ya. Okey, syarat-syaratnya adalah warga negara Malaysia tidak menerima bantuan kewangan atau tajaan dari mana-mana agensi untuk pengajian yang sama. Pendapatan isi rumah, ibu bapa atau penjaga adalah RM4,359 sebulan dan ke bawah telah mendapat tempat dan memulakan pengajian di institusi ini. Kemudian, permohonan boleh dibuat melalui online juga. Program Derma Siswa ini merupakan satu program JPA yang telah pun dilaksanakan pada tahun 2016. Ya, sudah pun bermula. Program ini adalah membantu pelajar daripada keluarga yang golongan B40 mengikuti pengajian dalam bidang TVET dan profesional yang mempunyai prospek tinggi kepada industri. Okey, alamatnya adalah di Wisma Perindustrian. Okey. Boleh rujuk alamat yang ada di sini. Kemudian Kok Foundation. Kok Foundation adalah syarat-syaratnya warga negara Malaysia, jumlah tajaan 9,000 setahun, lulus SPM dengan 4 kredit termasuk Bahasa Melayu, Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris. CGPA 3 pointer ke atas bagi permohonan pada semester 2, 3, 4 dan 5. Okey, cara memohon juga adalah online. Okey, di sini ada disertakan laman web yang boleh dirujuk untuk membuat permohonan. Kemudian pastikan email kamu adalah aktif. Okey, permohonan dibuka 1 kali setahun pada bulan Disember setiap tahun. Okey. Maklumat tambahan bagi Kok Foundation, penerima tajaan beasiswa Kok Foundation tidak dibenarkan mempunyai beasiswa atau pinjaman yang lain seperti PTPTN, JPA, BKNS dan lain-lain. Penerimaan adalah berbentuk one-off. Okey. Syarat-syarat dan kelayakan bagi program beasiswa MyBF. Okey, warga negara Malaysia, jumlah tajaan 9,000 setahun, dipilih sendiri oleh pihak YTN melalui sistem e-kasih, golongan B40 yang berpendapatan isi rumah di bawah 5,000 ditaja sepanjang pengajian. Okey. Institusi yang terlibat, ini makluman sahaja, 13 sebuah politeknik dan 13 sebuah kolej komuniti. Baik, pemberi dana adalah Yayasan Tenaga Nasional YTN, ya. Pelajar dipilih dari sistem e-kasih di kalangan B40. Okey, senarai pinjaman pendidikan yang ditawarkan. Kita ada PTPTN, Yayasan Negeri Sabah, Yayasan Bank Rakyat, Yayasan Negeri-Negeri di Malaysia. Baik, sedikit sebanyak mengenai PTPTN, ya. Baik, sedikit pengenalan bagi PTPTN. Okey. Tabung PTPTN telah ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 dan mula berkuasa pada 1 Julai 1997. Okey, fungsi PTPTN. Antara fungsi-fungsinya adalah menguruskan pinjaman untuk tujuan pendidikan tinggi dan mengutip bayaran balik pinjaman, kemudian menyediakan skim simpanan dan mengurus deposit untuk tujuan pendidikan tinggi, dan melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberikan kepada PTPTN oleh mana-mana undang-undang bertulis. Okey. Objektif PTPTN adalah memastikan pinjaman yang efisien disediakan
kepada pelajar-pelajar yang layak mengikuti pengajian di IPT selaras dengan hasrat kerajaan bahawa tidak ada pelajar-pelajar yang gagal memasuki IPT atas sebab-sebab kewangan. Okey, baik. Terus. Baik, bagi wang pendahuluan pinjaman WPP, jumlah pendahuluan adalah 1,500. Okey, kelayakan bagi wang pendahuluan pinjaman adalah penjaga penerima BSHR, iaitu Bantuan Sara Hidup Rakyat. Pelajar ditawarkan pengajian diploma. Pelajar membuat pengesahan setuju terima WPP melalui permohonan atas talian UPU dan belum pernah terima WPP. Okey, kaedahnya adalah melalui online ya. Ataupun data dari UPU ataupun IPT. Kaedah pengeluaran pula adalah tawaran WPP hanya boleh ditunaikan oleh pelajar di mana-mana kaunter bank Islam. Kemudian, pemohon boleh menyemak keputusan permohonan pinjaman PTPTN di laman web permohonan pinjaman online bermula hari ke-6 hari pekerja selepas tarikh tutup permohonan online yang telah ditetapkan oleh PTPTN. Okey, pemohon yang diluluskan pinjaman PTPTN dikehendaki mencetak dokumen tawaran pinjaman. Pelajar perlu menghantar dokumen perjanjian pinjaman yang lengkap sebanyak 2 set dan telah dilekatkan dengan stem hasil beserta dengan salinan surat tawaran IPT dalam tempoh 14 hari daripada tarikh tawaran. Pemberhentian pinjaman. Okey. Pertama, gagal atau berhenti pengajian atau bertukar kursus tanpa kebenaran PTPTN. Yang kedua, muflis. Yang ketiga, pemalsuan maklumat semasa permohonan. Oleh itu, berhati-hati ketika membuat permohonan ya. Pastikan maklumat kamu adalah tepat, adalah benar. Kemudian, bila patut mula bayar balik pinjaman? Okey. Peminjam hendaklah membuat bayaran balik pinjaman selepas 12 bulan tamat pengajian tanpa perlu menunggu notis bayaran balik daripada PTPTN. Kos upah secara bulanan akan dikenakan bermula pada bulan ke-13. Peminjam yang membuat bayaran balik lebih awal tidak akan dikenakan kos upah dalam tempoh 12 bulan tersebut. Tempoh bayaran balik bagi peminjam yang membuat pertukaran ujrah adalah berdasarkan bagi pinjaman. Okey, ini maklumat awal kamu lah ya. Kemudian di sini adalah senarai cawangan PTPTN yang ada di Sabah. Okey, kita ada pejabat PTPTN Negeri Sabah, cawangan UTC, cawangan Tawau, Sandakan dan Keningau. Okey, di sini bolehlah rujuk nombor telefon yang boleh dihubungi sekiranya ada apa-apa masalah berkaitan dengan PTPTN. Okey, senarai bantuan pendidikan yang ditawarkan, kita ada Yayasan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia, Pelajar OKU Sahaja dan PPK, Bank Rakyat, Baitul Mal Negeri Sabah, Pusat Zakat Negeri Sabah. Baik. Kementerian Pendidikan Malaysia ya, pelajar pendidikan khas PPK yang mempunyai masalah pendengaran akan diberikan bantuan khas daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, pelajar-pelajar ini biasanya adalah pelajar-pelajar dari Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Nilai bantuan adalah 3,400 setiap semester. Pelajar OKU kelainan upaya dalam fizikal pula, nilai bantuan adalah 1,500 setiap semester. Okey, bagi urusan KWSP pula, okey, permohonan surat pengesahan bagi tujuan KWSP. Okey, di sini perlu dimaklumkan kepada pelajar yang ingin membuat klaim KWSP, bayar dahulu yuran, kemudian datang ke kaunter HCP untuk berurusan, mohon surat pengesahan pelajar, bawa sekali bukti bayaran kamu dan maklumat pendaftaran pelajar agar memudahkan
pegawai beasiswa nanti untuk mengeluarkan surat ya pengesahan pelajar kamu. Kemudian pihak kita akan hubungi pelajar semula untuk mengambil surat dan diserahkan kepada KWSP. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja taklimat ringkas saya. Sebarang pertanyaan atau kemusykilan bolehlah hubungi pejabat Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Sekian, terima kasih.